manusia. Pertama, manusia yang mengikut akan kehendak hawa nafsu dia. Ni manusia yang gagal, tuan-tuan. Manusia yang gagal. Gagal ni dunia dan akhirat. Bukan gagal dalam dunia saja. Di akhirat, golongan ini golongan yang gagal. Yang kedua, yang benci kepada syahwat. Dia benci kepada syahwat dia. Sentiasa bermujahadah, ya, supaya tidak mengikut kehendak syahwat dia, kehendak hawa nafsunya. Golongan ini golongan yang duduk pada tempat mujahadah. Golongan yang duduk pada tempat mujahadah ni, dia ada jatuh bangun. Ya, dia jatuh bangun, dia jatuh bangun, dia jatuh bangun. Sebab kita sentiasa bermujahadah untuk jadi orang baik. Ya. Yang kita takuti, kita ikut hawa nafsu kita. Kita tenggelam di dalam kejahatan nafsu kita. Kita tak sedar kita jahat. Kita sangka kita baik. Yang ni kita takut. Paling kita takut, tuan-tuan, bila kita sangka kita lah orang paling dekat dengan Allah. Ni kali paling kita takut. Kita rasa kita lah orang paling dekat dengan Allah. Tetapi pada Allah kita lah hamba paling jauh. Kerana kita masih mengikut akan hawa nafsu kita. Sebab itu saya selalu bercakap dengan diri saya, dinilai kita baik, ya, dengan kita lihat kesungguhan kita pada zahir dan batin. Jangan kita tengok pada zahir kita. Saya selalu cakap, jangan kata kita dah semayang selesai, tapi tengok batin kita. Kita berjaya tak jadi orang yang tawaduk, tidak sombong? Kita berjaya tak jadi orang yang sentiasa tidak herankan diri kita? Orang yang sentiasa muhasabah, tengok diri. Jangan rasa kita orang paling baik, ya, melihat diri kita, aku orang paling baik. Sebab itu saya pernah cerita dengan tuan-tuan bagaimana seorang ulama dia didik anak dia. Dia didik anak dia, tuan-tuan. Dia pesan dengan anak dia, engkau takkan boleh mengajar, kau tak boleh ganti tempat aku, kau tak boleh jadi, kau tak boleh mengajar, dan aku tak izinkan kau mengajar, kata dia. Selagi engkau tak jumpa makhluk yang paling hina dalam dunia ni. Dia cari, tuan-tuan, dia cari bertahun-tahun, dia balik. Dia tengok anjing, dia kata ni makhluk paling hina. Kalau sentuh, kena, kita panggil apa? Sertu, macam-macam, kaedah, macam-macam lah. Dengan air tanah, kan, 7-1, macam tu kan. Jadi dia balik cakap dengan ayah, ya, makhluk yang paling hina, dia kata anjing. Ayah dia kata bukan. Bertahun dia cari, dia tengok orang miskin, fuqara, peminta sedekah, dia kata ini makhluk paling hina. Ayah dia kata bukan. Dia cari lagi. Sampai bertahun, tuan-tuan, dia cari. Satu hari dia duduk bersendirian, dia terfikir, alangkah bodohnya aku, dia kata. Selama pencarianku untuk mencari makhluk yang paling hina, aku terlupa, dia kata. Orang yang menghina akan orang lain, dialah orang yang paling hina pada sisi Allah. Kenapa aku tak boleh melihat akulah
makhluk yang paling hina pada sisi Allah, kerana aku masih lagi tidak boleh merasakan dan melihat akulah hamba yang paling hina pada sisi Allah. Tentu kalau kita rasa kita mulia, kita akan hinakan orang lain. Selagi kita tak boleh menghilangkan kemuliaan diri kita, selagi itulah kita duduk tempat sombong. Jika kita masih merasakan kitalah makhluk yang paling baik, ketika itu kita akan memburukkan orang lain. Sebab itu, pandangan mata hati kita ni tuan-tuan, bila dipenuhi dengan syahwat, sebab itulah kita sayang semua benda selain Allah. Sepatutnya kita sayang makhluk ini kerana Allah, bukan kita sayang makhluk sehingga kan meninggalkan Khalik, meninggalkan Allah. Kita tak mahu hati kita ni sampai ditutup dengan perkara selain Allah. Sebab itu kita jadi ragu tuan-tuan. Kita jadi tak yakin dengan Allah, tak yakin dengan akhirat, tak yakin dengan agama. Walaupun Allah nyatakan kepada kita perniagaan dengan Allah ini tidak akan sia-sia, tak akan rugi. Berurusan dengan Allah, berniaga dengan Allah, tidak akan rugi selama-lama. Tapi hati yang penuh dengan syahwat kita tak akan nampak, sebab dah kotor sangat. Hati kita dah terlalu kotor dengan syahwat ini. Yang ketiga, iaitu yang menyerahkan dirinya kepada pengurusan Tuhannya. Orang yang telah redha dengan sekalian ketentuan Allah. Duduk pada tempat orang yang redha dengan segala ketentuan Allah, inilah tuan-tuan, orang yang di dalam pimpinan Allah. Orang inilah yang mereka nampak, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azabannar. Tuhan kami, apa yang telah Engkau ciptakan tak ada satu pun sia-sia. Dia tak ikut dah kehendak nafsu dia. Dia yang saya katakan, kita senang, kita dalam rahmat, kita susah dalam rahmat. Kita diuji, kita tetap dalam rahmat. Walaupun kita diuji, kita tetap dalam rahmat. Kita diberi nikmat, kita tetap dalam rahmat. Ini orang yang dah nampak, dah yakin dengan segala pengurusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab golongan ini telah diisi di dalam hati dia cahaya khasyah, cahaya ma'rifah, cahaya mahabbah, kasih, mula kenal Allah, mula takut dengan Allah. Hatta dia menerima air mineral ini tuan-tuan, khasyah itu bersama dia. Khasyah itu bersama dia. Dia tak melihat keadaan ain sahaja, sampai dia melihat itu dengan cahaya ma'rifah, cahaya khasyah, cahaya mahabbah. Dia dapat air mineral. Kalau kita tak, khasyahnya itu, dia tengok, kalau aku ambil ni, ada tak orang lain yang kehausan? Sampai macam tu. Kita tak, kalau hati kita tak bersih, tak diisi dengan nur khasyah, nur ma'rifah, nur mahabbah, kita ambil
Kita tanya lagi, ada lagi tak? Berapa botol lagi hak ada? Saya nak ambil belaka. Nampak tak? Tapi kalau dengan cahaya khasyah, takut dia, dengan dia mengambil ini, ada umat lain yang kelaparan, ada umat lain yang kehausan, ada umat lain yang dahaga kerongkongnya. Ketika itu dia akan mendahulukan orang lain. Walaupun perkara ini nampak macam ringan. Ringan, tuan-tuan. Sebab dia percaya. Dia percaya akan anugerah daripada Allah. Allah tidak akan membiarkan hamba-Nya yang ada sifat kasih dan sayang, seperti mana yang Nabi sebut dalam hadis, man la yarham la yurhamu. Siapa yang tidak ada sifat kasih, maka dia tidak berhak mendapat rahmat Allah. Ini tuan-tuan. Tapi sifat ini kita tak ada. Kita tak ada. Ada tuan-tuan, kalau sifat ni kita tak ada, kita baik ke kita jahat lagi? Baik ke jahat lagi?